Tajuk hari ini ialah Syair Pohon Buluh dari buku antologi tingkatan 1. Ku ingin berterima kasih. Sudi-sudilah subscribe di channel saya, tanda sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Naimah dari SMK Datuk Seri Ahmad. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Naimah. Tajuk hari ini ialah Syair Pohon Buluh dari buku antologi tingkatan 1. Syair Pohon Buluh karya Muhammad Yusof dan Abdul Rahman Kaih. Syair Pohon Buluh. Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Yang ada sedia panji-panji bendera, hingga sampai ke kemuncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersama gara. Selalu dipandang, dilihat adanya, tinggi rendah dijerat pangkatnya. Besar kecil ikat binanya, terlalu kuat pula asasnya. Ikatnya licin di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Syair disampaikan oleh Saudara Zulkarnain bin Mat Isa dari tingkatan 4PN SMK Datuk Seri Ahmad. Terima kasih Saudara Zulkarnain. Sekarang kita akan bincang maksud syair Pohon Buluh. Maksud rangkap pertama. Pohon buluh digambarkan sebagai sebuah menara tinggi yang bertingkat-tingkat tetapi tidak mempunyai bilik dan tangga. Setiap pangkat, iaitu merujuk kepada ruas buluh, dikawal oleh mata-mata, iaitu merujuk kepada miang buluh. Secara realiti, rumpunan buluh menggambarkan masyarakat. Masyarakat dinasihatkan supaya hidup secara bermuafakat, saling menghormati antara satu sama lain. Maksud rangkap dua. Daun-daun buluh yang kebanyakannya sama saiz diibaratkan sebagai kibaran bendera dari pangkal hingga ke puncak pokok. Daun-daun buluh menggambarkan kehidupan masyarakat berbilang kaum dalam satu tampuk pimpinan yang hidup aman, sentosa dan sejahtera.
Maksud rangkap 3, resmi pokok buluh, iaitu hidup berbatang-batang dalam satu rumpun tanpa mengira kekuatan atau saiz. Ia menggambarkan kesatuan yang kuat dan utuh. Masyarakat perlu hidup bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat, kedudukan atau status. Barulah rakyat boleh hidup dengan harmoni. Maksud rangkap 4. Rangkap 4 menjelaskan lebih lanjut keadaan di bahagian dalam dan di luar buluh yang licin. Bahagian dalam batangnya gelap, umpama malam, boleh menakung air tanpa tumpah. Ini menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara bermuafakat. Hubungan yang kukuh sesama anggota masyarakat menjadikan masyarakat tersebut satu unit yang kuat. Tema: sikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat perlu diamalkan demi mewujudkan keharmonian dalam negara di bawah naungan undang-undang. Persoalan pertama, persoalan perpaduan bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Kedua, persoalan sikap bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara. Ketiga, persoalan sikap amanah dalam menjalankan tugas. Bentuk. Pertama, syair ini mempunyai 4 rangkap. Kedua, bilangan baris dalam syair ini sama, iaitu 4 baris serangkap. Ketiga, bilangan perkataan dalam setiap baris adalah tidak sama, iaitu antara 4 hingga 6 patah perkataan sebaris. 4. Bilangan suku kata setiap baris adalah tidak sama, iaitu antara 9 hingga 12 suku kata sebaris. Kelima, rima syair ini terikat, iaitu A. Keenam, saja ini berbentuk terikat. Seni bahasa. Gaya bahasa berulangan, antaranya repetisi, iaitu pengulangan dalam kata. Contoh dalam syair, tinggi, iaitu dalam rangkap pertama, baris pertama dan rangkap ketiga, baris kedua. Kedua, unsur bunyi, antaranya asonansi, iaitu pengulangan bunyi vokal. Huruf vokal ada 5, iaitu A, E, I, O, U. Contoh unsur bunyi asonansi dalam syair ini ialah pengulangan bunyi vokal A hingga sampai ke kemuncak menara. Seterusnya, unsur bunyi aliterasi, iaitu pengulangan bunyi konsonan. Huruf konsonan ialah huruf selain daripada huruf vokal. Contoh unsur bunyi aliterasi ialah pengulangan bunyi konsonan M, iaitu mata menjaga segenap pangkat.
Ketiga, gaya bahasa perbandingan. Contoh simili, iaitu persamaan antara sesuatu. Untuk anda kena pasti simili, mudah sahaja. Sekiranya dalam ayat itu ada perkataan seperti, bak, pepatah, umpama, bagai, itu bermakna ayat itu mengandungi gaya bahasa perbandingan simili. Contoh dalam syair, gelap di dalam seperti malam, air tak tiris seperti kolam. Yang keempat, singkatan, iaitu singkop. Contohnya tak. Perkataan tak berasal dari perkataan tidak. Keenam, inversi, iaitu pembalikan susunan kata. Contoh, terlalu kuat pada asasnya. Ayat ini mengandungi pembalikan susunan kata. Sepatutnya ayat ini berbunyi pada asasnya terlalu kuat. Ketujuh, kata ganda. Contoh, mata-mata dalam rangkap yang pertama dan panji-panji dalam rangkap yang kedua. Nilai. Pertama, nilai keadilan. Contohnya, pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab dengan adilnya kepada semua pihak. Kedua, nilai tanggungjawab. Contohnya, setiap individu memiliki tanggungjawab untuk menjaga imej negara. Ketiga, nilai perpaduan. Contohnya, setiap anggota masyarakat hidup bersatu padu tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Pengajaran. Pertama, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan adil dan saksama untuk kepentingan semua pihak. Kedua, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga imej negara supaya negara kita dikunjungi oleh pelancong. Ketiga, kita hendaklah memupuk perpaduan tanpa mengira kedudukan supaya negara kita aman dan damai. Latihan. 1. Berdasarkan rangkap ketiga syair ini, perpaduan akan dapat dicapai agar kita A. Berusaha bersama-sama, B. Menempuh segala dugaan dengan jayanya, C. Bertanggungjawab menjaga nama baik negara, dan D. Bekerjasama tanpa membezakan pangkat dan darjat. Jawapannya D. Bekerjasama tanpa membezakan pangkat dan darjat. Soalan 2. Apakah nilai yang terkandung dalam rangkap keempat syair ini? A. Baik hati, B. Keadilan, C. Keinsafan, D. Keikhlasan. Jawapannya C. Keinsafan. 3. Gelapnya di dalam seperti malam merupakan contoh bagi A. Simili, B. Anafora, C. Metafora, D. Inversi. Jawapannya A. Simili.
soalan 4. Pernyataan yang berikut merupakan pengajaran yang terdapat dalam syair, kecuali A. Kita hendaklah menjalinkan hubungan erat dengan ahli masyarakat. B. Kita mestilah berusaha dengan gigih. C. Kita hendaklah sentiasa hidup bersatu padu. D. Kita mestilah sentiasa tolong menolong. Jawapannya D. Kita mestilah berusaha dengan gigih. Sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe di channel saya, tanda sokongan anda. Jumpa lagi kita di video-video yang akan datang. Bye.